Hai anak-anak semua, apa khabar? Anak-anak semua sihat hari ini? Okey, kalau sihat, bagus. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu 7.0 merekod perkhidmatan refleksologi kaki. Hari ini kita nak lihat 7.1 iaitu prosedur dokumentasi. Jadi tajuk yang kita akan pelajari hari ini dan minggu-minggu yang seterusnya adalah dokumentasi pusat refleksologi. Okey, anak-anak semua dah sedia? Okey, kalau dah sedia, kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran topik ini, saya boleh menyatakan sekurang-kurangnya 2 jenis dokumen dalam prosedur dokumentasi pusat refleksologi. Okey, kita lihat dulu apakah yang kita akan pelajari dalam tajuk prosedur dokumentasi. Okey, pertama kita akan lihat jenis-jenis dokumen. Okey, yang kedua, ruang penyimpanan produk refleksologi. Yang ketiga, susunan stok. Dan yang keempat, pengendalian dokumen. Jadi hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis dokumen. Okey, sebelum tu, kita tengok dulu. Okey, fikirkan dulu. Kenapa perlu ada prosedur dokumentasi? Kita perlu ada prosedur dokumentasi untuk memastikan perekodan dan pemantauan operasi. Ini memastikan kalau kita ada rekod yang lengkap, senang untuk kita memantau operasi pusat rawatan refleksologi kita. Kalau tak ada rekod, kan susah kita nak pantau, nak tahu apa yang berlaku dalam pusat rawatan kita. Okey, sekarang kita lihat apakah jenis-jenis dokumen. Okey, yang pertama adalah kad perundingan pelanggan ataupun kad rawatan pelanggan. Okey, kad ini kita gunakan untuk yang pertama, kita merekod data pelanggan. Apa data pelanggan yang kita rekod? Kita simpan nama pelanggan kita, umur pelanggan kita. Okey, kemudiannya kita juga menyimpan profil pelanggan. Profil pelanggan di sini adalah bagaimana gaya hidup pelanggan kita. Apakah masalah kesihatan yang mungkin dialami oleh pelanggan kita. Jadi, maklumat inilah yang kita gunakan dalam memberi rawatan kepada pelanggan kita. Okey, dan aktiviti kemaskini kad rekod ini perlulah dilakukan pada setiap kali lawatan pelanggan. Maksudnya pelanggan datang contohnya kali pertama, kita rekodkan dalam kad perundingan pelanggan. Kemudiannya pelanggan datang untuk rawatan kali kedua. Kita perlu kemaskinikan rawatan di situ kerana mungkin masalah yang dialami pada lawatan yang kedua adalah berlainan daripada masalah pada lawatan yang pertama. Jadi kena sentiasa update, kemaskinikan kad rekod pelanggan itu. Seterusnya, dalam kad perundingan pelanggan ini juga, setiap kali rawatan, kita perlu rekodkan juga produk yang digunakan. Apakah produk yang digunakan? Jumlah yang digunakan dan bila ianya digunakan. Kenapa kita kena nyatakan produk apa yang kita guna? Sebab mungkin pelanggan ada tidak balas terhadap produk yang kita gunakan. Jadi kita kena tahu, mungkin pelanggan ini tidak boleh menggunakan bahan ini. Contohnya produk kita gunakan minyak urut. Minyak urut. Katakan pelanggan menghadapi tindak balas terhadap minyak urut tersebut. Jadi kita tahu. So, catatkan di dalam kad perundingan pelanggan supaya kita tahu, pelanggan ini tidak boleh menggunakan minyak urut yang ini. Supaya kita tahu.
Ataupun kita menerima maklum balas daripada pelanggan kan? Ingat tak kelas yang sebelum ni kita belajar tentang maklum balas pelanggan. So pelanggan kata saya tak suka bau minyak urut yang digunakan dalam rawatan itu. So kita tahu, tengok balik pada kad perundingan pelanggan, rupanya pelanggan tak boleh menggunakan, tak suka bau minyak urut ini. Okey, jadi kita catatkan dalam kad perundingan supaya kali yang seterusnya bila pelanggan datang mendapatkan rawatan, kita tahu, jangan gunakan minyak urut ini. Jelas tak? Okey, kalau jelas, bagus. Okey, jenis dokumen yang seterusnya adalah rekod inventory. Rekod inventory. Jadi rekod inventory ini adalah untuk kita menyimpan file. Contohnya dokumen ini kita gunakan untuk simpan. Okey, nama inventory. Contohnya apa? Apakah alat ataupun bahan tersebut? Okey, katakan minyak urut. Okey, kemudiannya stok masuk. Okey, berapa bilangan yang masuk? Katakan minyak urut kita terima pada hari ini 10 botol. So, tuliskan di situ 10. Tarikh bila? Tarikh hari ini. Okey. Kemudiannya jumlah berapa? Tambahkan dengan stok sedia ada. Tambahkan dengan kuantiti yang kita terima. Masukkan jumlah dan tanda tangan. Siapa yang menerima stok tersebut? Okey. Okey, jadi rekod inventory ni, kenapa kita kena ada rekod inventory? Yang pertama, untuk memastikan stok kita diperiksa. Okey, kita periksa stok itu, betul atau tidak stok tersebut. Okey, diganti ataupun ditambah dan sentiasa mencukupi. Okey, supaya kita tahu. Okey, contohnya minyak urut kita tadi. Okey, juru refleksologi ataupun juru terapi ambil stok daripada kita punya simpanan. Kemudiannya kita lihat di situ, minyak urut tinggal 3 botol. 3 botol. Ni tak cukup ni. Saya kena pesan baru. So kita tahu bahawa bilakah saya perlu menambah stok tersebut dan memastikan ianya sentiasa mencukupi. Jadi tak adalah kamu kelam kabut, alamak minyak urut habis. Baru nak cari. Okey, seterusnya inventory ini termasuk apa? Okey, pertama adalah alat refleksologi. Ingat lagi tak apa alat refleksologi? Contohnya kayu refleksologi, ingat tak batu basalt yang kita pernah pelajari? Itu semua adalah alat yang kita boleh gunakan dalam rawatan refleksologi. Ianya juga termasuk peralatan dan pakaian. Contohnya cadar, selimut, tuala, sarung sofa dan lain-lain. Selain daripada itu, ianya juga termasuk bahan guna habis. Apa yang dimaksudkan dengan bahan guna habis ini? Bahan guna habis ini, adalah bahan yang kamu guna habislah. Contohnya lotion. Kita keluarkan lotion, gunakan untuk rawatan. Boleh tak kamu ambil balik lotion tu simpan dalam botol? Tak dapat kan? Jadi itulah maksud bahan guna habis. Jadi contoh-contoh bahan guna habis adalah lotion, minyak urut, antiseptik, kapas, tisu dan lain-lain. Manakala bahan semi guna habis ini pula adalah bahan yang kita boleh gunakan berulang-ulang. Tapi lama-kelamaan kita perlu ganti. Contohnya span. Untuk kita membersihkan kan. Span ini kita boleh guna berkali-kali. Tapi makin lama ianya makin lusuh. Jadi kita perlu gantikan. Jadi itulah maksud bahan semi guna habis. Jadi inventory juga termasuk apa? Produk runcit untuk dijual. Jadi di pusat refleksologi kadang-kadang kita juga turut menjual produk. Contohnya produk minyak urut. Ingat tak cikgu pernah cakap sebelum ni? Pelanggan kata, saya sukalah minyak urut yang kamu guna ni. Ada jual tak? Jadi di sini kita boleh menjual juga produk runcit. Jadi inventory kita perlu masukkan juga produk runcit untuk dijual ini. Jenis dokumen yang seterusnya adalah kad stok.
Okey, ingat tak tadi adalah rekod inventory. Rekod inventory dia merangkumi semua jenis bahan. Okey, jadi kita ada satu rekod inventory. Rekod kad stok ini adalah lebih terperinci. Maksudnya nama barang, harga jualan dia berapa. Okey, dan di sini dinyatakan juga harga, kos dia. Okey, jadi kad stok ini okey, kalau tengok dekat sini, nama barang. Jadi dia ada perincian tahu. Contohnya minyak urut jenama apa. Okey, saiz dia. Contohnya berapa mililiter. Okey, jadi kita tahu. Jadi, okey, kad stok ini, okey, ianya perlu menunjukkan apa? Seperti yang cikgu cakap tadi, perihal produk dan saiz, bilangan stok, dan juga item stok yang telah dijual atau digunakan. Okey, ianya juga perlu menunjukkan okey, item stok yang diterima. Okey. Penyimpanan dan pegangan minimum ataupun maksimum. Okey, maksimum berapa kita boleh simpan? Okey, dan minimum berapa? Okey, minimum ini adalah bilangan di mana kalau dia sudah capai tahap minimum, contohnya 5 botol minyak urut. Jadi bila dah sampai tahap minimum itu, kita tahu, oh, sampai tahap minimum, saya perlu order lagi. Okey, dan tempoh di mana produk itu akan dipesan semula dan juga kena ada tarikh kemaskini dan juga pemeriksaan. Jadi kalau kad stok yang lebih terperinci, dia biasanya dia ada ruangan. Okey, tarikh kemaskini pemeriksaan. Jadi ianya akan sentiasa diperiksa. Okey, jadi kena sentiasa periksa, okey, hari ini saya nak cek kad stok ini. Betul tak? Ada tak direkodkan? Sentiasa dikemaskini ataupun tidak? Okey? Okey, jadi rumusan untuk apa yang kita dah pelajari hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang jenis dokumen. Okey, dokumen yang pertama adalah kad perundingan pelanggan. Okey, dokumen yang kedua adalah rekod inventory pelanggan. Dan dokumen yang ketiga, okey, adalah kad stok. Okey, anak-anak semua, cikgu harap dah jelas. Jadi tugasan anak-anak hari ini, okey, ini je. Lengkapkan nota. Cikgu dah berikan kepada anak-anak, okey, nota. Ada ruangan-ruangan kosong. Jadi anak-anak tonton video ini. Okey, jangan lupa tonton video ini dan isikan tempat kosong dalam nota anak-anak semua. Jadi lengkapkan nota anak-anak semua. Boleh? Okey, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Okey, kita jumpa lagi di kelas yang akan